Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jiha dan tiga lagi orang rakan saya iaitu Asif Bukhari, Siti Sarah Alia dan Nur Jalilah daripada kumpulan 4. Dan di dalam video ini kami akan menerangkan mengenai 4 prinsip penulisan iaitu pemerengganan, penjelasan, kesatuan dan kepautan. Kami di dalam video ini kami akan menerangkan mengenai maksud-maksud keempat-empat prinsip ini dan contoh-contohnya yang terdapat di dalam artikel yang telah kami pilih, iaitu mengenai kepekaan majikan terhadap isu kesihatan mental para pekerja mereka. Terdapat 4 prinsip penulisan yang akan dibincangkan di dalam video ini. Antaranya ialah, saya akan menerangkan prinsip pemerengganan. Prinsip penjelasan akan diterangkan oleh Nur Jiha. Prinsip kesatuan pula akan disampaikan oleh Nur Jalilah dan Siti Sarah Alia akan menghuraikan prinsip kepautan. Artikel ini membincangkan mengenai isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja serta peranan majikan yang boleh dilakukan bagi mengatasi isu ini yang sebenarnya berupaya menjadi pembunuh senyap tanpa disedari. Keadaan mental seseorang pekerja akan terjejas apabila diberi beban kerja melampau tanpa ada sokongan daripada pihak organisasi. Sikap majikan yang tidak menjaga kebajikan pekerja akan membuatkan pekerja cenderung mengalami isu kesihatan mental seperti mengalami kemurungan, kesedihan dan kelesuan emosi. Antara peranan majikan untuk mengatasi isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja adalah dengan cara bersikap telus dan adil terhadap semua pekerja, dan organisasi perlulah menyediakan fasiliti yang lengkap dan canggih disertakan dengan teknologi terkini selaras dengan perubahan corak pekerjaan. Mengapakah kita perlu menggunakan prinsip-prinsip penulisan ini? Hal ini kerana ianya membantu penulis menghasilkan sebuah penulisan yang berkesan. Idea yang cuba disampaikan oleh penulis dapat difahami dengan baik oleh pembaca. Selain itu, ianya juga membantu menjadikan penulisan yang lebih teratur. Jika penulisan kita tidak teratur, ianya akan menjurus kepada ketidakfahaman idea yang cuba dilontarkan oleh penulis. Saya akan menceritakan pula prinsip pemerengganan dalam penulisan. Menurut Kamus Dewan, pemerengganan ialah proses atau perbuatan yang memerenggangkan sesuatu. Pemerengganan juga ialah usaha untuk menghasilkan komposisi sesebuah penulisan yang mantap melalui binaan perenggan yang sempurna. Atau bahasa mudahnya, pemerengganan adalah untuk memisahkan isi-isi penting dalam penulisan. Menurut Abu Hassan Abdul dan Abdul Rashid Mat Idris tahun 2012, pemerengganan merupakan suatu entiti yang paling penting dalam sesebuah karangan. Perenggan juga boleh dianggap sebagai inti karangan yang mengandungi satu unit idea atau satu unit isi perbincangan yang dikembangkan secara tersusun dalam satu rangkaian ayat yang saling berhubung kait. Seterusnya, tujuan perenggan adalah untuk membezakan isi dalam karangan. Ayat topik merujuk ayat yang menjadi tema bagi sesebuah perenggan. Terdapat beberapa bahagian penting dalam perenggan. Yang pertama iaitu pengenalan, yang kedua isi, 3 transisi, keempat dialog dan 5 penutup. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang 2 jenis pemerengganan iaitu didaktif dan induktif. Pemerengganan yang berteraskan didaktif akan menghasilkan penulisan yang dimulakan dengan isi penting, huraian dan contoh. Contohnya di dalam artikel majikan perlu peka tangani isu kesihatan mental pekerja. Dalam perenggan yang ke-14 menunjukkan perenggan secara didaktif.
Contohnya, keadaan mental seseorang pekerja akan terjejas apabila mereka diberi beban melampau batas tanpa ada sokongan pihak organisasi. Sikap majikan tidak menjaga kebajikan persekitaran kerja negatif pula boleh menyebabkan pekerjanya cenderung mengalami penyakit mental seperti kebimbangan, kemurungan dan kelesuan emosi yang kemudiannya memaksa mereka mengambil jalan singkat dengan membunuh diri. Perenggan jenis induktif pula akan mengutamakan huraian terlebih dahulu diikuti dengan contoh dan barulah dinyatakan isi penting, di mana dalam artikel yang dipilih menunjukkan berurusan dan contohnya berurusan dengan pengurus dan rakan sekerja juga akan memberi kesan kepada perasaan seseorang di tempat kerja, sekaligus boleh menyumbang kepada sumber tekanan. Justru, hubungan harmoni perlu dicapai antara pekerja dengan pekerja serta pekerja dengan majikan. Seterusnya, saya akan menerangkan pula ciri-ciri pemerengganan yang berkesan. Yang pertama, mempunyai idea jelas dan terang. Contohnya dalam artikel menceritakan berkaitan punca, kesan dan langkah mengatasi masalah kesihatan mental pekerja dengan jelas di setiap perenggan. Seterusnya, mempunyai penanda wacana. Contohnya yang terdapat dalam artikel ialah dalam hal ini dan justru itu. Yang ketiga adalah koheren dan kohensi. Perenggan yang mempunyai penyusunan jalan penceritaan yang sistematik dan tidak berterabur. Dalam artikel, contohnya, majikan perlu tangani isu kesihatan mental pekerja. Jalan penceritaan dijalankan dengan baik, dimulai dengan punca, kesan dan ditamatkan dengan langkah untuk mengatasi. Yang terakhir ialah mempunyai bukti empirikal dan statistikal. Contohnya dalam artikel yang dikaji, penulis telah menggunakan data kajian daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia melalui statistik pada tahun 2008. Prinsip kedua yang perlu ada dalam penulisan iaitu penjelasan. Menurut Azhar dan rakan-rakannya, penjelasan ini merupakan sebuah perenggan yang di dalamnya mempunyai ayat-ayat yang mudah difahami oleh pembaca dan penggunaan istilah-istilah yang ada dalam sesuatu perenggan tersebut itu tidak kabur, ataupun dengan lebih mudahnya pembaca dapat faham istilah yang digunakan di dalam perenggan itu, ataupun dengan erti kata lain ataupun dengan lebih mudahnya penjelasan ini membawa maksud seperti sebuah perenggan yang isi perenggan tersebut difahami maksudnya oleh seseorang pembaca, dan pembaca faham dan tahu apa idea mengenai idea yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penulisannya. Berikut merupakan contoh penjelasan yang ada di dalam artikel yang telah kami pilih. Dan melalui perenggan ini, pembaca akan lebih jelas dan lebih memahami mengenai idea yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam penulisannya, iaitu mengenai sikap kepekaan yang perlu ada dalam diri setiap majikan mengenai isu kesihatan mental yang dihadapi oleh para pekerja mereka. Definisi kesatuan menurut sarjana. Terdapat 3 sarjana yang mengemukakan pendapat mereka tentang definisi kesatuan. Menurut Awang Sarian, sesebuah perenggan yang dihasilkan mestilah menjurus kepada satu hal ataupun satu idea yang sama. Hal ini bertujuan untuk pembaca memahami jalan cerita. Menurut McQueen dan Winkler, kesatuan menjelaskan isi secara terus mengenai idea utama tanpa keluar daripada idea asal yang dibincangkan. Dan terakhir sekali, menurut Muhammad Azhar et al. Mendefinisikan kesatuan sebagai tumpuan atau pemusatan jalan cerita
berdasarkan tajuk penulisan. Isi-isi yang disampaikan haruslah mantap, teratur dan berkesinambungan. Kesatuan merupakan salah satu prinsip dalam penulisan yang menunjukkan huraian dan isi idea utama dalam sesebuah perenggan. Pengembangan idea haruslah menunjukkan kepada sesebuah keperihalan atau idea yang sama. Jika terdapat banyak idea ataupun pendapat yang berlainan dalam sesebuah perenggan, ia akan memberi kesan kepada pembaca kerana pembaca akan mudah untuk hilang fokus dalam proses pembacaan dan pemahaman mereka. Justeru, prinsip dalam penulisan iaitu kesatuan ini merupakan salah satu elemen yang perlu dikuasai oleh penulis bagi menghasilkan penulisan yang mantap. Antara 4 contoh yang boleh dilihat yang telah digunakan oleh penulis rencana ini yang menunjukkan beliau menggunakan prinsip kesatuan dalam penulisan ini. Yang pertama antaranya idea 1, penularan pandemik COVID-19 turut menyumbang kepada isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Misalnya, arahan bekerja dari rumah memberi kesan kepada keseimbangan kerja dan kehidupan. Selain itu, idea 2, gejala kesihatan mental boleh memberi kesan kepada psikologi, fisiologi dan tingkah laku pekerja. Kesan daripada psikologi seperti kemurungan, kesedihan, kebimbangan dan kelesuan emosi. Kesan daripada fisiologi seperti tekanan darah tinggi dan tekanan otot yang kuat. Dan terakhir sekali, kesan daripada tingkah laku pekerja seperti penurunan prestasi kerja dan mengalami gangguan tidur. Idea 3 dan idea 4. Idea 3, majikan perlulah mengambil faktor intrinsik pekerjaan bagi memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu benar-benar memberi keselesaan dan kepuasan kepada staf ataupun pekerja di organisasi tersebut. Hal ini termasuklah mengambil kira faktor pencahayaan, kebersihan, bunyi bising, perabot dan ruang kerja. Idea 4 pula menekankan tentang berurusan dengan pengurus ataupun rakan sekerja turut memberi kesan kepada emosi pekerja dan boleh menyumbang kepada tekanan. Justeru, hubungan harmoni perlulah diwujudkan antara pekerja dengan pekerja dan antara pekerja dengan majikan. Kini kita telah sampai di prinsip penulisan yang terakhir iaitu kepautan. Kepautan menurut Sarjana Muhammad Azhar Abdul Hamid dan rakan-rakan 2001 menyatakan perenggan itu dikatakan berpaut apabila ayat-ayat yang dibina bergerak lancar dan mudah difahami oleh pembaca tanpa ada sebarang idea yang tertinggal. Selain itu, Sarjana Harian Awang 2004 menyatakan perenggan perlulah terjalin dengan baik agar mudah difahami dan tidak kelihatan berselerak. Terdapat 4 jenis kepautan iaitu pertama logik, kedua ruang, ketiga waktu dan keempat emosi. Kita mulakan dengan pertautan jenis pertama iaitu pertautan logik. Pertautan ini digunakan bagi menghubungkan antara perenggan pertama dan perenggan seterusnya. Ianya digunakan bagi memastikan perenggan-perenggan itu bersifat munasabah. Bagi penghasilan pertautan logik ini, kita perlulah menggunakan penanda wacana seperti oleh yang demikian, walau bagaimanapun, namun begitu dan sehubungan itu. Kami tidak mendapati mana-mana penanda wacana ini digunakan di dalam rencana yang telah kami pilih. Namun begitu, kami mendapati penulis menggunakan penanda wacana lain iaitu justeru. Ayatnya terdapat di perenggan ke-11 iaitu justeru, majikan perlu mengambil langkah berkesan untuk menanganinya. Jika gagal, ia akan merugikan organisasi kerana masalah mental di tempat kerja ibarat pembunuh senyap kepada tenaga kerja kualiti.
Kita teruskan dengan jenis pertautan kedua iaitu pertautan ruang. Pertautan ruang digunakan bagi menunjukkan keberadaan sesuatu perkara di alam ini. Pertautan ruang akan terhasil apabila kita menggunakan kata arah. Seperti mana yang kita tahu, kata arah ialah perkataan yang awalnya bermula dengan kata sendi nama di, dari dan ke. Antara contoh kata arah ialah atas, belakang, bawah, tepi, kiri, kanan dan lain-lain lagi. Namun begitu, di dalam rencana yang telah kami pilih, kami dapati penulis tidak menggunakan pertautan ruang. Kami tetap meletakkan satu contoh ayat sebagai maklumat tambahan yang mungkin kami rasakan ayat ini akan mengelurkan tentang pertautan ruang ini. Ayatnya berbunyi, kemurungan akibat tekanan di tempat kerja terdiri kesan psikologi seperti kebimbangan, kezidihan dan cepat marah. Di dalam ayat itu sememangnya kata sendi nama, namun ia tidak menjadikan tempat kerja sebagai kata arah kerana tempat kerja tidak menunjukkan sebarang arah, hala tuju ataupun jurusan. Jenis pertautan ketiga iaitu pertautan waktu. Pertautan waktu digunakan untuk mengaitkan antara dua peristiwa. Penghasilan pertautan ini, kita perlulah menggunakan kata hubung seperti sebelum ini, kini, lantas, pada suatu hari, selepas ini dan kemudian. Contoh daripada rencana yang dapat kami berikan ialah pada perenggan ke-14 iaitu kini penyakit mental menjadi masalah kesihatan kedua terbesar di negara ini selepas penyakit jantung. Seperti yang kita dapat lihat di dalam ayat itu, penulis menggunakan kata hubung kini bagi menghasilkan pertautan waktu. Kita telah sampai di jenis kepautan yang terakhir iaitu perpautan emosi. Perpautan emosi selalunya digunakan bagi menggambarkan perasaan di dalam peristiwa yang dilalui. Jenis kepautan ini selalunya digunakan dalam penceritaan. Namun begitu, kami tidak dapat memberikan contoh di dalam rencana yang dipilih kerana rencana kami penulisnya lebih kepada penghuraian fakta daripada penceritaan. Baiklah, jadi itu sahaja penerangan mengenai 4 prinsip yang perlu ada dalam setiap penulisan daripada kami. Sekian, terima kasih.